Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. هذا اليوم نحن سنتصل في الموضوع المدخل المدخل العام إلى تفسير آيات الأحكام Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Okey, kitab ni kita akan masuk ke jilid pertama sambungan daripada pembelajaran sebelum ini iaitu Al-Mawdu' Al-Thalith Al-Mujallad Al-Awwal الموضوع الثاني عشر والصفحة 126. Okay, jadi kita dah masuk ke bahagian Al-Ahkam wa Dilalat iaitu bahagian yang terakhir. Untuk yang bahagian pertama dan kedua dah ada video sebelum ni. Jadi kita masuk bahagian yang ketiga. Okay. Dalam tajuk Al-Aklu Minat Tayyibat, ayat ini iaitu ayat surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam ayat ni yang telah pun kamu pelajari, yang pertama adalah hifzul ayah. Kamu dah hafal. Kemudian mafhumul ayah, kamu dah go through dah dengan mafhumul ayah, ma'anil kalimat dan juga tafsir, selesai. Jadi hari ni kita akan berbincang tentang al-ahkam wad dilalat. Okey, keseluruhannya ada 8 al-ahkam wa dilalat. Apa yang keluar ataupun hukum hakam dan dalil-dalil yang berkaitan dengan ayat ini, kita boleh tengok. Okey. Baik. Awalan, yajibu. Tengok apa yang boleh kita kita fahami daripada ayat ini adalah yajibu ala al-muslim an ya'kula at-tayyib al-halal wa an yataharra al-halal wa an yahrusa ala adami akli al-haram. Okey, cuba tengok pada bahagian ni. Perkara pertama yang perlu kita perhatikan adalah dalam ayat ni yajibu ala kulli muslim. Setiap muslim wajib. Ada dua perkara yang dia wajib iaitu an ya'kula at-tayyib al-halal. Ini perkara pertama yang dia wajib buat. Berdasarkan ayat ni perkara pertama dia an ya'kula at-tayyib al-halal. Setiap muslim ni wajib memakan makanan yang halal. Dan ada satu lagi kewajipan yang berkaitan iaitu yataharra al-halal, mencari, berusaha kepada perkara-perkara yang halal. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dekat sini adalah an yahrusa ala adami aklil haram. Okey, bila kita jadi seorang muslim, kita tidak hanya perlu makan makanan yang halal. Kita juga perlu berusaha mencari harta yang halal untuk mendapatkan makanan yang halal. Sebagai contoh mudahlah, kalau contohnya kita melihat ada orang yang makan, tiba-tiba ada orang kata, haram kau makan tu. Walaupun orang tu tengah makan buah. Kenapa jadi haram? Buah yang dia makan tu. Sebab buah yang dia makan tu hasil daripada dia mencuri. Jadi mungkin dia selesai pada bahagian yang pertama. Dia ya'kula tayyib al-halal. Buah tu halal tak halal? Ada sembelih ke apa? Tak ada sembelih apa. Halal juga. Tapi dia tidak yataharra al-halal. Dia tidak mencari dengan cara yang halal. Jadi bila makanan tu diperolehi daripada cara yang haram, maka tidak selesai. Tidak selesai sekadar kita makan makanan yang haram tanpa berusaha kepada mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang halal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita tengok, kita bincangkan tentang al-halalu wa al-haramu. Apa yang dimaksudkan dengan halal dan apa yang dimaksudkan dengan haram? Okey. Al-halalu huwa at-tayyibu. Halal adalah sesuatu yang baik. Kemudian az-zaki, yang suci. Al-ladzizul mufid, yang sedap, enak dan bermanfaat. Wal haramu, dan sesuatu yang haram itu khabithun, dia adalah sesuatu yang buruk, darun, membawa mudarat, makruhun, dan dia dibenci. Jadi apa sahaja perkara yang haram, kalaulah makanan tu haram macam tadi kita katakan, dia makan buah tapi buah tu dimakan dengan cara yang haram iaitu mencuri, maka makanan tu menjadi makanan yang memberi mudarat. Kalau tidak memberi mudarat kepada diri dia, memberi mudarat kepada orang yang dicuri. Yang penting dia bagi mudarat, maka Islam tidak membenarkan perkara itu. Okey, seterusnya. Yang ketiga, harful jarri min fi min tayyibat. Okey, dalam ayat yang kita pelajari ada perkataan min tayyibat. Jadi min kita tengok kat sini min daripada perkataan min tayyibat ni lil bayan. Apa maksud lil bayan? Untuk menjelaskan. Min ni bukan ba'du. Min ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab ada min
untuk menunjukkan sebahagian daripada sebahagian. Tapi min di sini adalah menjelaskan apakah jenis makanan, iaitu jenis makanan yang tayyib. Iaitu yubayyinu, menjelaskan anna at-ta'amal halalu huwa min at-tayyibat. Makanan yang halal ini adalah min tayyibat kan. Maksudnya dia adalah. Okey, bila min ni min lil bayan, maksud terjemahan ni kita tak kata daripada, kita akan terjemahkan sebagai adalah. Adalah perkara yang baik. Allati yastatibuha al-mu'min. Yang seorang mukmin akan menjadi baik dengan makanan itu. Wa yatalazzazu biha. Dan seorang mukmin akan menikmati makanan yang baik tersebut. Walizalika ya'kuluha bistimta'. Oleh itu, dia akan makan dengan keadaan yang sangat tenang dan istimta' ni menikmati makanan itu. Kau bayangkanlah, kalau orang yang dia makan, tapi dalam keadaan dia makan perkara tu daripada curi, hasil curi. Agak dia tenang tak? Walaupun dia kenyang. Dia kenyang, tapi dia tenang tak? Dia tidak tenang. Maka itu yang dimaksudkan dengan ya'kuluha bistimta'. Dia takkan makan dengan tenang lah kalau dia mencuri. Okey. Kita pergi kepada nombor 4. Isnadul fi'li ilallah. Okey. Ada highlight. Isnadul fi'li. Apa fi'il yang dimaksudkan? Fi'il yang dimaksudkan adalah razaqa. Razaqa. Razaqa ni satu fi'il. Na ni nahnu. So na ni adalah Allah. Nahnu tu maksudnya Allah. Razaqnakum. Jadi disandarkan. Isnad ni disandarkan fi'il razaqa tadi ni. Fi'il razaqa ni disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Na ni Allah kan? Razaqna. Kenapa? Apabila disandarkan fi'il tersebut kepada Allah, isnadun haqiqiyun. Dia adalah sandaran yang hakiki. Okey, maksudnya apa? Yadullu ala anna Allah wahdahu huwa raziq. Allah itu satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki. Wa anna rizqa biyadihi wahdah. Dan rezeki itu semata-mata di tangan Allah. Jadi Allah sahajalah yang mampu memberi rezeki. Contoh, kamu akan ambil peperiksaan. Kemudian bila kamu nak ambil peperiksaan, kamu mestilah nak dapat A, nak dapat 100 lah markah. Tiba-tiba kamu pun buatlah dengan bersungguh-sungguh dan sebagainya. Kamu meniru. Na'udzubillah, bukan kamulah, orang lain. Pelajar A ni dia meniru. Kemudian dia dapatlah markah 95/100. Adakah 95/100 yang dia dapat tu, itu rezeki? Itu markah yang dia dapat 95/100 tu, dia dapat markah. Dia dapat markah 95/100. Tapi dia tidak mendapat rezeki. Rezeki ni adalah sesuatu yang bila dia dapat, dia akan tenang. Itulah yang dimaksudkan dengan rezeki. Jadi Allah sahajalah yang boleh memberi rezeki, dan orang yang dapat 95/100 belum tentu dia tenang. Belum tentu dia bahagia. Sebab apa? Kalau dia mendapat 95% dengan meniru, dia akan stres. Dia akan tahu bahawa itu bukanlah usaha dia yang benar. Tapi kalau dia buat dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha, tiba-tiba dia dapat hanyalah 85% sahaja, tapi dia akan puas hati. Itulah ar-rizqu biyadillah. Rezeki itu Allah datangkan dalam bentuk sesuatu yang baik. Dia ada amount, dia ada bilangan 85% contoh tadi, dan dia tenang. Itulah rezeki. Okey. Kita masuk ke poin yang kelima. Yajibu ala kulli muslimin an yashkurallaha ala ni'amihi allati la tuhsa. Wajib ke atas setiap muslim untuk yashkura, untuk bersyukur kepada Allah ala ni'amihi allati la tuhsa, ke atas nikmat Allah yang la tuhsa, yang tidak mampu dikira. Okey, kalau kita cuba tengoklah. Hari ni saja berapa cawan air kita dah minum? Setakat kita dengar Ustazah cerita dekat kamu ni kan. Berapa banyak air kamu dah minum? Okey, mungkin kamu kata 5 gelas. Semalam dengan hari ni berapa air kamu minum? Okeylah, mungkin boleh kira semalam 8 gelas, hari ni 5 gelas, tambah 2-2 jadi 5, 6, 7, 8 jadi 13. Okey, sekarang ni cuba kira berapa gelas air yang telah pun Allah berikan kepada kamu start daripada sekarang
Dan 5 tahun lepas, sehingga 5 tahun lepas, bermula daripada 5 tahun lepas sehingga sekarang, berapa cawan air yang kita dah minum? Subhanallah, kita tak boleh kira kan? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan la tuhsa. Belum masuk lagi dengan berapa titis darah yang ada dalam badan kita. Berapa banyak oksigen yang Allah salurkan masuk dalam kerongkong kita. Berapa banyak organ-organ yang setiap detik berdegup, jantung berdegup, mengalir. Dan semua tu adalah nikmat Allah yang memang kalau kita kira takkan boleh kira. Takkan boleh kira. Kita akan terkejut bila tiba-tiba ada organ yang terpaksa dibuang, barulah kita kata, ya Allah selama ni, yang tu barulah kita terkejut. Tapi nikmat Allah ni tidak terkira dan wajib kepada Muslim untuk ayyashkurallah, bersyukur. Perkataan syukur ni penting je kita akan terangkan. Wa ayya'tarifa bi annaha minhu. Dan kena iktiraf bahawa semua yang diperolehi ni daripada Allah. Bukanlah kerana usaha kita. Kita tak boleh kata, aku sihat sebab aku yang jaga diri aku. Ada je orang yang jaga makan dan sebagainya. Tapi Allah uji dengan sakit. Ada je bayi. Bayi ni makan minum air susu ibu je. Dalam rahim ibu dia. Tapi keluar-keluar sakit. Jadi kita boleh berusaha tapi kita tidak boleh mengisbatkan, meyakini 100% pasti kesihatan tu semata-mata kerana usaha kita, tak boleh. Sebab itulah dia kata kat sini, ayya'tarifa, kita kenalah mengiktiraf bahawa semua kesihatan tu daripada Allah. Wa yukthira min as-sana'i alaihi, dan kita kenalah banyak puji Allah. Wa min syukrihi lahu, dan apa bentuk syukur kepada Allah? Istikhdamu hadhihi ni'am fi ta'atihi, menggunakan nikmat ini dalam ketaatan. Dan ini kita dapat daripada dalil yang setelah makan makanan yang halal itu pada bahagian washkuru lillah. Okey, selesai nombor 5. Kita sambung ke nombor 6. Atful amri bisyukri 'ala al-amri bil akli. Okey. Diatafkan, dikaitkan suruhan untuk bersyukur kepada suruhan untuk makan. Allah suruh makan, kemudian Allah suruh bersyukur. Apa maksud di sebalik semua ni? Ya dulu ala anna syukra thamratun min thimaril akli. Syukur ni harus perlu menjadi buah daripada makan. Jadi kalau hari-hari kita makan, maka hari-hari wajib syukur. Kalau hari-hari kita makan, hari-hari wajib kita taat pada Allah. Kalau hari-hari kita makan, hari-hari kita wajib menunjukkan kepada Allah bahawa inilah ibadah yang aku persembahkan kepada Engkau, ya Allah. Wa annahu yajibu 'alal muslim an yutbi'al akla asyukra. Dan wajib seorang muslim untuk yutbi', mengikuti. Setelah makan tu dia mesti ikuti dengan syukur. Setelah makan mesti ikuti dengan syukur. Fa'indama yastafidu minal akli wa yastamta'u bihi wa yatadhakkaru ar-raziq al-mun'im fayatawajjahu ilaihi bisyukri. Dan ketika mana dia mendapat manfaat daripada makan, bila makan kenyang, bila kenyang bertenaga, wa yastamta' bihi yatadhakkar ar-raziq. Dia mestilah nikmat rasa nak beribadah kepada ar-raziq al-mun'im. Ar-Raziq ni pemberi rezeki dan pemberi nikmat. Allah lah, fayatawajjahu ilaihi bisyukri, dan kena selalu bersyukur kepada Allah. Baik. Seterusnya yang kedua terakhir, poin yang ketujuh. Al-kalamu an ibadatillahi fi siyaqil amri bil akli al-haram wa syukrillah yadullu ala anna akla at-tayyib al-halal wa syukrul mun'im min suwaril ibadah. Okey. Apa yang kita sebutkan dengan al-kalam an ibadatillah, yang kita sebutkan tentang beribadah kepada Allah fi siyaqil amri bi aklil halal, dalam arahan, dalam ayat ni diarahkan kita untuk makan makanan halal dan juga syukur. Okey, ia menunjukkan apa? Yadullu ala anna aklat tayyib al-halal min suwaril ibadah. Okey. Jadi apa bentuk ibadah? Suwar ni bentuk ibadah.
Bentuk ibadah adalah syukur. Allah suruh makan makanan halal. Jadi makanan halalnya ibadah. Allah suruh syukur. Maka syukur pun ibadah. Okay, boleh faham? Arahan Allah datang, Allah kata Allah suruh makan halal dan Allah suruh syukur. Jadi, al-amru ni, arahan Allah, al-amru perkataan al-amru ni, arahan Allah, bila suruhan kan jadi arahan. Suruhan untuk makan makanan halal menunjukkan makan makanan halal tu ibadah, dan suruhan untuk bersyukur menunjukkan bahawa bersyukur juga adalah ibadah. Fakama ya'budul mu'min rabbahu bis-salah. Jadi, seorang mukmin bentuk ibadah dia sama macam solat, sama macam zikir, dan kadzalika ya'buduhu biaklil halal wasyukri. Begitu jugalah. Kita kata solat tu ibadah. Ustazah, saya hari ni saya dah beribadah. Ibadah kamu apa? Solat. Lagi apa ibadah kamu? Zikir. Apa ibadah kamu lagi? Makan. Makan ibadah tak? Ya, makan itu ibadah. Sebab dia termasuk dalam amrun. Arahan yang Allah berikan. Apa lagi ibadah yang kamu dah buat? Saya dah bersyukur hari ni, Ustazah. Ya. Kadang-kadang kita solat. Kita zikir, tapi kita lupa bersyukur. Sedangkan syukur tu juga adalah ibadah. Okey. Seterusnya, yang terakhir, ke-8. Al-ibadatu lillahi tastaghriqu hayatul muslim. Ibadah kepada Allah ini, dia meliputi. Tastaghriq ni meliputi. Hayatul muslim. Meliputi keseluruhan kehidupan seorang muslim. Wa tashmulu kulla aqwalihi wa af'alihi. Bila meliputi, dia merangkumi apa? Merangkumi aqwal, perbuatan, kata-kata, af'al, perbuatan, tasarrufat, tindakan. Walaysat maqsurah, tidak terhad. Maqsurah ni maksudnya terhad. Tidak terhad ala sya'air at-ta'abudiyah. Tidak terhad hanya kepada tindakan-tindakan ataupun perasaan-perasaan kehambaan sahaja. Jadi setiap perkataan, kalau dia cakap benda baik, maka itu ibadah. Kalau dia cakap benda buruk, maka itu maksiat. Tidaklah hanya pada keadaan kita sujud, kita menangis, bukan semata-mata. Itu ya juga, tapi bukan semata-mata. Alhamdulillah, intahaina. Okey, jadi selesai untuk 8 tu. Kamu boleh tengok soalan ni dan cuba siapkan soalan ni. InsyaAllah, minggu seterusnya kita akan bincangkan. فبهذا انتهينا. شكرا لكم من القلب. السلام عليكم.